Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke channel YouTube saya, dan kita sekarang berada pada bahagian 2 ya untuk MTech Analytics FCPO Indicator. Okey, kali ini dalam video ini saya ingin menerangkan cara untuk set alert yang ada dalam indikator FPSO ini ya. Okey, alert bermaksud jika terdapat sesuatu setup ataupun sesuatu trading signal yang berlaku di dalam chart. Okey, apa yang akan terjadi ialah trading view server akan hantar signal ke mobile device anda ataupun trading apps ataupun SMS, email, whatever the method yang kita boleh setkan di dalam indikator alert window nanti ya. So tujuannya adalah untuk bagi anda alert terdapatnya setup tertentu di dalam market yang mana MTech Analytics FCPO Indicator dapat mengenal pasti. Contohnya ketika buy high, iaitu buy on breakout, ataupun buy low ketika buy on dip, ketika market dip, ataupun sell high ketika market jumpa resistance dia tak boleh lepas, so kita sell high, and then ataupun kita sell low bila market price sampai kat support dan support broken, right, itu kita sell low. So kita ada 4 keadaan di mana indikator ini boleh alert user terdapatnya setup tersebut dan terdapatnya entry plan ataupun terdapatnya trade detail ya, iaitu zone entry. Okay, kita ada zone entry zone, and then kita ada stop loss dan ada TP. Alright, so bila kita dapat saja signal ni, bila kita dapat saja alert ni, kita boleh terus tengok chart dan kita boleh letak order, sama ada buy limit order, sell limit order, ataupun buy stop ataupun sell stop order, depending. Okay, tapi saya prefer buy limit atau sell limit order lah, sebab apa, dia berada di dalam entry zone. Kalau sell stop dan buy stop, dia ikut momentum. Kalau momentum kuat, yes, dia akan pick up order dan terus naik. Tapi kebanyakannya dia retrace. Alright, bila kita retrace tu, kita akan ada floating loss lah. So pada yang terbaik pada saya, kita always ambil buy limit lah. Tapi buy limit pun ada kekurangannya, iaitu market mungkin tidak akan sempat turun retrace untuk ataupun datang ke price yang kita buy limit atau sell limit tu ya, market terus naik. Lepas dia keluar signal pada CS pertama, dia terus naik. Okey, kalau macam tu tak sempat lah. Okey, tapi pada saya itu adalah game di dalam trading lah. Okey, kalau kita tak dapat, kita jangan risau, jangan FOMO, jangan kejar. Kita tak dapat, tak apa. Okey, setup banyak ni dalam time frame 5 minit. Okey, sebelum kita teruskan ke dalam chart, macam mana cara untuk setkan alert ya. So kita ada disclaimer lah di sini ya, anda boleh baca. So ini adalah video guidance ya, bukan video investment advice. Alright, baiklah, sekarang kita berada di dalam platform TradingView. Okey, kita dah buka indikator ni tadi. So kalau anda nak tengok macam mana saya tambah indikator, anda boleh pergi ke tengok bahagian 1 ya, bagaimana untuk dapatkan indikator ni. So kalau anda nak link indikator ni macam mana nak pakai, anda boleh tengok description video, nanti saya akan ada letak link di dalamnya. Alright, so kalau directly anda boleh pergi kepada website. Okey, website technicalanalysispriceaction.com ya, /FCPO. So anda pergi ke tab ni, anda pilih FCPO ni. So kalau anda belum dapat lagi, so anda nak try sehingga 31 Disember, anda boleh try secara free ya. So anda klik di sini untuk akses, dia akan bawa ke indicator page di TradingView, di mana anda boleh add to favorite. Indikator ni anda boleh add to favorite, so anda boleh pakai ya. Okey, so bila anda boleh pakai, anda akan buka chart anda, nanti anda boleh cari indikator tersebut di dalam tab favorite. Alright, favorite nanti anda boleh carilah MTech Analytics Indicators, FPSO Indicator ya, FCPO Indicator. Okey, jap ya, MTech MTER. Okey, alright, tak ada jumpa kejap ya, MTech. Okey, ni dia MTech Analytics FCPO Trial. Okey, trial. So anda boleh klik sini, dan bila anda dah
add to favorite, dia akan keluar dekat sini, dekat favorite tab. So anda boleh klik dan dia akan keluar lah. Okey, so ini rupanya indicator. Kalau anda nak tengok pengenalan dia, anda boleh tengok dalam video bahagian 1. So bahagian ni saya dah terangkan dalam bahagian 1 video bahagian 1 nanti ya. Telah saya terangkan bagaimana cara untuk membaca setup apa yang boleh dapat maklumat mengenai Smart Trade Dashboard. Okey, so apa yang anda nampak kat sini ini adalah Smart Trade Dashboard ya. Smart Trade Dashboard. Okey, so bermakna dia akan bagi info berkenaan dengan available trade yang aktif, trade yang sedang progress. Okey. Alright. So yang ni adalah dia punya trade indicator dia lah. Kat mana entry zone, kat mana target profit. Okey. Apa simbol yang keluar, signal, alright. Okey, itu semua sudah saya terangkan. Tak apa, nanti video-video akan datang saya akan terangkan lebih detail di mana kita akan fokus kepada 4 setup yang indikator ini boleh cari untuk anda. Okey. Setup dia menggunakan teknik pivots. Alright. Okey. So dalam video ini saya hanya akan fokus kepada macam mana untuk tambah alert saja ya. Okey, saya nak pendekkan saja video ni. Alright. So dalam chart anda anda boleh letak alert ya. So klik alert, butang alert di sini, create alert ya. Create alert. Dan bila anda create alert butang tu, anda tekan butang ni, dia akan keluar satu window untuk setup indikator ni, setup alert dia. Okay, so apa perlu anda buat lah dekat bahagian condition ya. Anda perlu klik indikator AM FCPO ataupun AM Text Analytics FCPO Trial. Okay, anda klik this one. Nanti bila anda klik MTech Analytics, nama indikator dia sama yang kita nak pakai tu ya. Okay, sekejap ya, saya tunjukkan semula ya. Yang ni kita nak pakai indikator MTech Analytics FPSOF CPO Trial. Okay, so anda kena pilih daripada list ni MTech Analytics FPSO Trial. Lepas tu bila dah anda pilih condition dia tu ya, anda boleh pilih dia punya list yang ada indikator, yang ada alert. So anda boleh pilih 3 alert dekat sini ya. Contoh ya, alert yang pertama adalah alert sekiranya terdapat long ataupun short trade setup. So bila ada long ataupun short, dia akan signal bagi tahu anda, bagi alert kepada anda. Ataupun anda nak alert long saja pun boleh, nak alert short pun saja pun boleh. Contohnya anda dapat detect market dapat tengah ada upswing, so anda nak ambil swing upswing saja, iaitu anda nak long saja. So anda nak signal long saja, anda boleh klik long. Kalau market tengah bearish, anda nak signal short saja, anda klik short. Tapi pada most of the time kita boleh guna long on the short, long ataupun short lah. Maksudnya tak kisahlah market uptrend ke downtrend, bila ada setup yang sesuai, yang kena dengan dia punya rule, dia akan keluar sama ada long ataupun short. Di sana klik ni. Okay, so option pula anda boleh pilih 4 jenis option untuk alert ya. Saya recommend yang once per bar close lah. Bermaksud bila ada signal pada satu CS tu, dia akan keluar. Bila dia keluar lagi the same signal pada CS yang lain, dia akan keluar lagi. Alright, itu yang paling berguna lah pada saya. Okay, so anda ada open-ended, anda klik open-ended, anda boleh notify alert action tu. Anda nak alert kat mana? Dekat apps ke, dekat show pop-up, dekat carta ke, ataupun nak letak dekat webhook URL. Webhook URL ni bermaksud anda boleh letakkan kepada webhook address. Okay, nanti dia akan pergi kepada message tu, alert ni dia akan pergi ke aplikasi, contohnya ke Telegram. Okay, anda boleh letakkan signal ni, bila trade signal keluar daripada TradingView, dia boleh send alert ke dalam Telegram. Alright, so anda boleh dapat kat Telegram. Okay, dan yang keduanya alert message. Ni alert message ni dah alert yang akan keluar ketika message tu. Contohnya pada time frame berapa, pada close last price berapa, signal CS pada pukul berapa, semua akan bagi detail. So anda boleh detect. Okay, so saya harap ini anda jangan usik lah jangan usik, biarkan dia format dia macam tu. Dan anda tak create, klik create. So bila anda klik create, dah itu saja. So dia akan create alert untuk kontrak Oktober misal kata. So bila kita move to kontrak November, anda kena add lagi sekali. So sebulan lebih kurang sekali je saja add alert ya. Alright, itu saja yang anda perlu buat. So bila anda dah add alert, anda boleh klik dekat belah kanan ni ada lambang jam jam loceng ni. Alright, anda klik, dia akan keluar dekat sini alert yang anda sudah addkan ke dalam carta ni. Alright, so contohnya anda double klik ni kan, anda boleh tengoklah apa yang anda dah set up sekali lagi. Okay, anda tekan save. Right, so bermaksud kalau dia tulis aktif dekat sini, maksudnya alert ni aktif. Maksudnya bila ada setup, dia akan bagi alert. Alright, now sekarang apa akan jadi bila setup terdapat?
terdapatnya satu setup yang muncul ketika live market. So bila live market berjalan ya, terdapatnya signal yang first, di mana terdapatnya BL ke SL ke SH ataupun BH ya. Yang ni yang saya tunjukkan ni, BH ni, BL ini ya. Saya besarkan sikit candle ni. Okay, nampak tak? Ini the first candle yang terbentuknya trade. Alright, ini yang ada BL ni, dia akan bagi alert. Tapi dia bukan bagi alert pada ketika candle ni, dia akan bagi alert pada candle kedua. Sebab the way signal ataupun trading view works adalah dia kena siap candle ni dulu. Candle ni sudah confirm, data dah final, dah ada signal, baru dia akan market dah, maksudnya price dah close, barulah dia akan trigger the alert. So maksudnya alert akan sampai pada ketika candle kedua lah. Okay, bukan right on the first signal. Okay, so kita tak perlu pun nak immediately respond pada first CS. Kita boleh je masuk pada ketika candle-candle yang berikutnya. Alright, especially bila candle belum fly lagi macam ni kan, dia masih lagi bergerak dalam entry zone. Alright, so tak perlu risau kalau dah dapat alert tu. Just prepare untuk letak order pada zone entry zone, sama ada dekat EP ataupun dekat lower limit buffer zone ataupun dekat tengah-tengah average ya. Ataupun nak letak dekat sini pun boleh, tak ada masalah. Saya letak kat sini lebih kurang 15 tick ya. Size buffer zone ataupun size entry zone ni lebih kurang 15 tick. Anda boleh ubah zone ni punya size. Okey, anda just double click indicator, anda klik dekat setting panel, anda dekat sini anda tulis entry buffer zone ticks. So 15. Anda nak letak 10 pun boleh, nak letak 20 pun boleh. Right, tapi kalau letak besar sangat, nanti besar sangat anda punya entry zone. So nanti you akan dapat very fluctuate number lah. So pada saya 15 ke 20 ataupun 10-15 is a good number lah, untuk kita bagi dia fluctuate dekat area sebelum dia fly. Okay, so harap itu sangat jelas ya. Okay, so kita balik kepada alert tadi. So bila kita dah confirm alert kita aktif, so macam mana jika alert tu sampai? So bila alert tu sampai dia akan keluar dekat carta, dekat apps, dekat email semua. Okay, contohnya pada hari ni 13 Ogos kita dapat 2 trigger alert, iaitu pada sesi petang. Satu pada pukul 5.30 ya, pada pukul 5.30 di sini anda nampak Ogos 13. Ogos 13 pada pukul alert sampai pada pukul trigger 5.45. Kat sini kita ada 2 timing dia. Anda boleh nampak dekat sini. Satu pada pukul 9.25. Okey, 9 tu adalah waktu Central Time GMT. So kita nak convert kepada Malaysian time, kita kena tambah 8. So 9.25 tambah 8 jam bermaksud 17.25 lah. So 17.25 pukul berapa? Pukul 5.25. So kita check dekat signal dekat sini. Ada ke signal pukul 5.25 tadi? Okay, nampak tak? So bila signal ni keluar tadi, dia trigger pada candle pada pukul 5.25 punya candle. Alright, okay, nampak dia tulis situ 9.25 ataupun 17.25, iaitu 5.25 petang. Trigger candle dia adalah pada pukul candle yang pada 5.25. Tetapi alert sampai pada candle pada pukul 5.30, iaitu 5 minit kemudian. Right, 5 minit kemudian baru kita akan dapat alert. So maksudnya bila kita dapat alert, kita tengok chart, signal telah pun wujud dekat sini. Kita sedang berada pada signal pada candle kedua. Okey, itu cara baca. So bila kita dah dapat signal tu, apa kita perlu buat? Kita terus, kalau signal tu adalah long, anda terus siap-siap letak buy limit order ya, untuk letakkan price kita punya order dekat somewhere dekat sini. So bila market dia retrace masuk dalam entry zone, dia pick up kita punya order, then dia boleh bergerak ke atas fly. Alright, itu kalau senario kalau kita profit lah. Kalau dia pick up lepas tu dia jatuh pun boleh, tak ada masalah. Market kita tak tahu dia nak pergi mana, tapi kita dah bersedia sekiranya dia profit macam mana, jika dia loss macam mana. Okay, that is all about trading. Kita boleh buat kerja sehingga kita submit order je, lepas tu kita berserah pada market. Alright, tetapi sebab algoritma dia dah pick up the momentum, dia punya trend line, dia punya regression channel, right, dia punya dual EMA cloud, semua dia dah tanda. Dia dah cakap ini ada possibility untuk you buy low, sebab lepas ni dia akan naik lagi. Alright, itulah kerja algoritma punya tanggungjawab untuk prepare, cari setup BL, BH, SL dan SH ya.
Buy low, buy high, sell low, sell high. Okay, buy on dip, buy on breakup, sell on broken support, and sell on resistance rebounds. Okay, itu anda kena hafal 4 setup yang ada. Okay, so bila dia muncul saja alert, dia akan trigger dekat kita punya lock alert lah, so kita boleh semak. So sebagai contoh yang sebenar, saya ada buat screenshot. Mari kita tengok screenshot dekat sini sedikit. Alright. So tadi kita dah tengok jika alert keluar tadi, 5 cara baca alert dia macam ni. Mula-mula dia akan tulis alert dekat kontrak yang berapalah, kontrak bulan Oktober, bulan November ke, tak kisahlah, dia akan tulis kat sini. So dalam alert message tu dia akan tulis trade alert for kontrak Oktober pada time frame 5 minit, di mana close price pada keadaan pada masa tu adalah 4,493, dan candle yang trigger alert tadi adalah candle pada pukul 9.25 ataupun 9 tambah 8, 17.25, iaitu pukul 5.25 petang waktu Malaysia. Nampak ya? 13 Ogos 2021 pukul 15.25, iaitu pukul 5.25 petang. Ni adalah trigger candle. Tetapi alert yang send adalah selepas candle tu siap. So bermaksud pada 5 minit yang kemudian. So anda akan dapat alert ni pada pukul 5.30 lah, iaitu 9.30. 9 tambah 8, 17 kan? 17.30. Maksudnya pukul 5.30 baru anda dapat trigger alert, dapat notification alert. So bila anda tengok chart, okey, anda sedang berada pada candle kedua. So kat situlah anda boleh setkan buy limit. In case kalau price masuk dalam buy limit zone, buy limit zone ni ataupun entry zone, dan anda boleh take order dan market pun boleh fly. Right. So bila dia fly, kat sini anda boleh tengok dashboard, dia akan tulislah berapa floating profit, dekat mana entry zone, kat mana take profit, semua information semua dah ada, automatic. Right. Ni seolah-olah anda trade menggunakan broker punya account, information ada. Tapi saya nak cakap jumlah profit ni semua ni is approximation. Dia based on berapa you entry point, berapa price pada masa tu. Dia perbezaan tick. Tapi actual value dia anda kena tengok anda punya broker account lah. Mungkin ada certain fee yang anda kena bayar, right? Ada certain lagging data. Tapi cukup untuk mendapatkan approximation. Sebab chart dia pakai data dalam chart, right? Chart yang broker anda pakai, dia pakai data. Probably akan ada lagging ataupun ada sedikit ralat lah, alright? Tapi yang penting dia tak jauh beza lah, ya. Okay. So inilah apa yang akan dapat nanti bila anda alert. So alert window ni dia akan keluar dalam anda punya trading view mobile apps, trading view platform dalam browser Chrome ke, ya. Okay. So lagi satu contoh, ya. Kalau macam support group, saya ada linkkan signal ni kepada daripada trading view ke Telegram. So bila alert sampai, automatically alert tu pun boleh relay ke Telegram. So contohnya macam ni, ya. Untuk signal yang pertama tadi, pukul yang untuk bila dia open trade, long open trade ni tadi, pada candle dia lah, candle pada pukul 5.25. Tetapi saya cakap tadi, candle alert tu akan sampai pada 5 minit kemudian, iaitu candle kedua selepas signal CS yang tadi, ya. Signal pertama, anda kena ingat, ya, CS yang pertama dipanggil signal CL ataupun open punya trade, punya candlestick. So dia akan sampai alert pada 5 minit kemudian. Sebab itulah alert ni sampai pada pukul 5.30. Ya, trigger candle pada candle yang pukul 5.25, tapi sampai dekat user pukul 5.30. Ya, sama juga. Lepas tu bila ada alert lagi, ya, bila ada satu signal lagi, dia akan keluarkan lagi, dia akan shoot ataupun dia akan fire second alert untuk menunjukkan terdapatnya ada lagi setup, right? So anda boleh tengok alert pertama pada 4,493 dan alert kedua pada 4,500. So dekat sini kita ada kenaikan harga, iaitu sebanyak 7 ticks. Okay. So bila dah macam ni, right, anda boleh tengok sajalah alert kedua. Sebab apa? Market dah jauh, market dah keluar daripada entry zone. Sebab saya ada cakap dalam video bahagian 1, kalau kita nak masuk buy limit, kita kena make sure kita punya price tu mesti berada di kawasan entry zone, iaitu berada di pada paras EP dan buffer zone ni. Bila price dah pergi ke atas, jangan ambil. Sebab apa? Dia dah gerak jauh, ada tendensi untuk dia retrace. Kalau dia naik semula tak apalah, kalau dia tak naik, anda rugi. Okay, so kita trade mesti konsisten. The reason saya buat indikator ni supaya user consistent entry, tak ada pengaruh manusia. Anda mesti follow bulat-bulat kat mana nak entry. Jangan ambil lebih, jangan ambil kurang. Okay, sebab kita nak maintain winning rate yang sama seperti backtest. Okay.
Alright, itu sahaja untuk menunjukkan anda cara-cara penggunaan alert menggunakan indikator MTech Analytics FCPO. So harap anda boleh add alert dan anda boleh tengok bila alert sampai macam mana anda nak tengok, sama ada anda nak trade ataupun anda nak follow forward testing, anda nak jadikan dia sebagai paper trading pun boleh. Indikator FPSO ni dia ada modul back test module, dia ada forward testing module, dia ada live signal module, dia ada trading journal module. Macam-macam kita boleh buat dalam indikator ni. Okey, dan dia ada live signal yang anda boleh trade guna signal tu. Okey, indikator ni is all in one. It's very comprehensive lah, saya boleh cakap. Dan terdapat juga money management tool, risk tool, semua anda tahu. Sebab anda boleh tengok ya, untuk yang anda boleh tengok seperti dalam chart ya, anda boleh nampak smart trade window. Smart trade window ni mengandungi berapa risk reward ratio, berapa potential loss, berapa floating kalau anda ada masuk, right? Walaupun dekat sini info hanyalah info di dalam chart, tetapi idealnya kita nak copy trade ni menggunakan broker. Maksud saya bukan copy secara automatik, maksudnya copy secara manual lah. Contohnya bila anda nampak entry zone dekat sini, anda letak buy limit order dekat sini. Kemudian bila dia keluar signal untuk TP, anda TP dekat anda punya apps, broker apps. Okay, setakat ini adalah fungsi indikator, bukan fungsi robot lagi ya. Belum lagi sampai robot. Saya dalam proses untuk tukar dia jadi robot, tapi benda tu pada saya tak penting sangat. Yang penting ialah macam mana dia generate signal, macam mana dia generate stop loss, macam mana dia kawal kita punya risk. Sebelum kita masuk, kita dah tahu dah risk berapa. So tak ada element of surprise. So bila kita masuk, market tak naik, loss. So jangan kecewa, sebab loss is part of the trading. Okay, yang penting anda tak ada terkejut, kenapa boleh loss banyak ni? Sebab benda tu tak sepatutnya berlaku. Sebab bila anda dah ambil, anda dah bersedia untuk loss. Kalau anda rasa stop loss ni jauh sangat, anda kecilkan, tak ada masalah. Kurangkan dia punya ticks. Okay, anda boleh ubah anda punya risk profile dekat sini ya. Contohnya kalau risk anda 0.6 bersama dengan 26 ticks, anda nak kurang jadi 0.3 pun boleh. Anda nak ubah, tapi make sure bila ubah anda kena tengok dia punya backtest summary ya. Kalau anda ubah tanpa pengetahuan yang betul ya, kalau anda tak tanya saya misalnya, anda akan mengurangkan winning rate. Tapi jangan risau kalau win rate kurang daripada 70% pun. Sebab apa? Kita kena tengok trade expectancy, dan kita kena tengok kita punya ratio average win pada loss. Kalau nilai kat sini masih lagi hijau, walaupun kita punya winning rate drop, contohnya daripada jadi 60 jadi 65, tapi anda still profitable. Sebab apa? Anda maintain anda punya winning, anda punya risk reward ratio tu anda maintain. Okay, itu yang penting. Winning rate bukan segala-galanya, it's more than that. Kalau anda nak tahu lebih pasal backtest winning rate, anda boleh pergi dekat FPSO indicator ni, FPSO website. Saya ada letak bahagian frequently asked question ya. Kat bahagian bawah tu kalau anda scroll technicalanalysispriceaction.com/FCPO, anda scroll bawah, anda akan dapat satu bahagian FAQ and tips. Kat sini saya ada tulis macam-macam berkenaan dengan win rate, loss rate, average win, average loss, apa itu trade expectancy, apa tu macam-macam lagi lah berkenaan dengan win rate, macam mana nak baca backtest punya result. Alright, sangat informatif dalam website ni. Okay, sekian saja, itulah bahagian 2. Alright, video set, cara-cara untuk set alert. Okay, semoga kita berjumpa lagi dalam bahagian-bahagian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.